Maka sebab itulah hikmah paling besar Quran diturunkan beransur dalam masa 23 tahun. Apa tujuan besar? Supaya kita faham satu persatu dan kita amalkan. Itulah tujuannya. Kalau setakat Quran diturunkan untuk dibaca dan dikhatamkan, perlu tak Quran diturunkan beransur-ansur? Tak. Kalau setakat untuk dibaca, dikhatam, Quran turun sekaligus, betul tak? Tak perlu masa 23 tahun. Boleh faham? Boleh faham? Boleh faham? Tapi kenapa ramai orang tak faham bila baca Quran? Quran diturunkan beransur-ansur supaya orang faham. Tapi baca Quran bertahun-tahun tak faham. Saya pun tak faham. Kenapa mereka tak faham? Sebab dia sekadar membaca. Sebab dia sekadar membaca. Yalah, kenapa dia sekadar membaca? Dia masuk bulan Ramadan. Maaf saya nak tegur sikit ya. Walaupun setiap kali Ramadan saya tegur benda yang sama ya. Bila masuk bulan Ramadan, semakin nampak manusia ataupun umat Islam tak faham tujuan Quran diturunkan. Semakin nampak. Kenapa? Dia semakin fokus pada bacaan. Betul kan? Dia buat tadarus, baca juga. Dia belajar tajwid, baca juga. Mana ada kelas tadabbur? Mana ada semua orang yang ikut kelas tadabbur pergi kelas tadabbur? Tak semua. Mana ada semua orang yang ambil kelas tajwid pergi kelas tadabbur? Tak semua. Tapi boleh kata hampir semua kita belajar kelas tajwid. Hampir semua kita belajar kelas membetulkan bacaan. Sepatutnya bila ikut kelas tajwid, lepas tu pergi kelas tadabbur. Sebab Quran diturunkan beransur-ansur, tidak lain tidak bukan supaya mereka faham dan mereka amalkan satu. Dan sebab itulah Allah mengatakan dalam Quran, siapa yang bawa Al-Quran, siapa yang bawa kitab tapi tak faham, Tuhan kata keldai. Maknanya Tuhan sangat mencela siapa yang bawa Quran, baca Quran, khatam Quran, tadabbur Al-Quran tapi tak faham. Sampai tahap Tuhan menggelarkan mereka keldai. Dalam ayat lain Tuhan kata apa? Lahum qulubun la yafqahuna, ada hati tapi tak faham. Walahum azanun, ada telinga tapi tak dengar apa yang Allah cakap. Walahum a'yunun, bagi mereka ada mata tapi tak melihat kebenaran Allah. Ulaika kal an'am, mereka sama seperti an'am. Balhum adall, bahkan lebih sesat. Kenapa? Adakah Tuhan marah sebab mereka tak baca? Tak. Adakah Tuhan marah sebab mereka tak khatam? Tak. Tuhan marah sebab mereka tak faham. Sebab tu saya nak bagi tahu juga siapa, teman-teman muslimat, bila masuk bulan Ramadan ramai orang yang tadarus. Betul kan? Saya nak tanya, tadarus ni sunnah Nabi tak? Kita nak tak amalan kita diterima oleh Allah? Buka ke minda, lapangkan dada, dengar dulu. Jangan cepat menembak saya. Kita nak tak amalan kita diterima oleh Allah? Nak tak? Tak ada siapa yang buat amalan kecuali dengan niat untuk diterima oleh Allah. Kita tak nak. Di akhirat besok Tuhan sebut dalam surah Al-Furqan. Apa dia? Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Surah Al-Furqan ayat 23. Maksud dia, wa qadimna, kami bawa datang, ila ma amilu, kepada apa yang mereka amalkan, min amalin, daripada amal. Amal apa? Amal soleh lah. Tuhan kata kami bawa amalan mereka yang mereka sangka amal soleh yang banyak, yang besar. Maka Tuhan kata apa? Faja'alnahu haba'an mansura, lalu kami jadikan amalannya debu-debu yang berterbangan, tak ada nilai satu sen pun. Tuhan tak kata macam emas seketul. Tuhan tak kata macam duit RM5. Tak, macam debu yang berterbangan, tak ada nilai langsung. Apa sebab? Ini bukan amalan yang tak betul, amal soleh, tapi sia-sia. Sebabnya pertama, tak ikhlas kerana Allah. Sebab yang kedua, tidak menepati sunnah. Okey. Jadi bulan Ramadan, Jibril sentiasa datang berjumpa Rasulullah. Untuk apa? Untuk tadarus. Apa makna tadarus? Tadarus ialah daripada darasa. Darsun, pelajaran. Darasa makna belajar.
Darasa makna belajar. Jadi kalau kita ambil sempena dengan apa yang dilakukan oleh Nabi dan malaikat Jibril, Nabi dalam keadaan tadarus Al-Quran dengan malaikat Jibril, Nabi faham tak? Nabi faham. Bukan setakat Nabi faham, Nabi sampaikan. Bukan setakat Nabi sampaikan, Nabi korbankan segala-gala untuk beramal dengan Al-Quran. Kalau Quran kata hijrah, Nabi berhijrah. Kalau Quran kata pergilah berdakwah walaupun kena maki, pergilah berperang, Nabi pergi. Sebab Nabi faham. Jadi Nabi tadarus dengan Jibril dalam keadaan Nabi faham. Setiap sekali setahun Jibril datang sekali. Salah satu lagi sebab ialah sebab Nabi memang buta huruf. Bila Nabi buta huruf, Nabi banyak bergantung pada ingatan dia. Bila Nabi lupa, macam mana Nabi nak cek balik apa yang dia lupa? Nabi boleh buka mushaf dan baca? Tak boleh. Pertama, Nabi buta huruf. Yang kedua, tak ada mushaf. Betul kan? Zaman Rasulullah tak ada mushaf. Maka perlulah seorang mengingatkan kembali apa yang Nabi telah hafal. Maka datanglah malaikat Jibril setiap kali bulan Ramadan. Dan bila tahun terakhir, bulan Ramadan yang terakhir, Nabi kita SAW pada tahun 10 Hijrah, malaikat datang 2 kali bertadarus. Malaikat Jibril dan Nabi sahaja. Adapun para sahabat masing-masing baca dah khatam. Khatam bagus, tapi dalam keadaan kita faham.